Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini pasti akan membuatkan anda terkejut yang bukan calang-calang. Minit mesyuarat usaha PAS bersatu nak jatuhkan Najib tular kembali. Baru-baru ini PAS dan Bersatu, ada beberapa pemimpin bersatu menyertai himpunan Solidariti Najib. Kononnya himpunan setia kawan untuk memperjuangkan hak dan keadilan Najib. Ada ramai yang menyatakan bahawa sekarang ini PAS dan Perikatan Nasional dan Bersatu menunggang sehabis-habisnya isu titah edendum. Selagi boleh ditunggang, tungganglah sehabis-habisnya. Dan mereka berharap Anwar Ibrahim letak jawatan. Tetapi sehingga ke saat ini, Anwar Ibrahim belum lagi mengeluarkan apa-apa kenyataan tentang letak jawatan. Buih mulut sudah habis, Anwar tak akan letak jawatan. Kecewa sajalah Perikatan Nasional kerana mereka berusaha sedaya upaya menunggang, menghabiskan segala tenaga di titah edendum itu, tapi tidak berkesan sama sekali untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Bahkan Hassan Abdul Karim juga yang bukan pengampu. Beliau terkenal bukan pengampu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, turut memuji dan memberikan kredit terbaik kepada Anwar Ibrahim berkait dengan keputusan titah edendum rayuan Najib di Mahkamah Rayuan kemarin. Hari ini sekali lagi, minit mesyuarat usaha PAS Bersatu nak jatuhkan Najib tular kembali. Ianya bertarik Tuesday 24 Mac. Apa yang dinyatakan di sini target Datuk Seri Azmin Ali, operator Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar dan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Conclusion, setuju Datuk Seri Najib, Datuk Seri Ismail Sabri perlu lebih keras terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib. Perlu ada campur tangan segera dalam kes mahkamah agar mempercepatkan hukuman, kata surat ini. Selain itu, Najib Razak yang undermine PM. Wow. Tular kembali minit mesyuarat usaha PAS dan Bersatu untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib Razak yang mulanya dikongsi di media sosial bekas Perdana Menteri berkenan pada 20 November tahun 2022. Minit mesyuarat bertajuk Laporan Political Engagement PAS Pusat yang digelar PAS Leaks tersebut disifatkan Najib ketika itu sebagai permainan keji. Betapa keji permainan mereka sanggup salah guna kuasa bagi mencapai matlamat. Tiada sebarang penafian dari sesiapa sejak itu, kata Najib hampir 3 tahun lalu. Dalam masa sama, Najib yang juga bekas pengerusi Barisan Nasional BN menyenaraikan 8 nama pemimpin UMNO, PAS dan Bersatu yang perlu tampil memberi penjelasan atau membuat laporan polis. Mereka adalah Ahmad Samsuri Mokhtar, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Taqiyuddin Hassan, Hishamuddin Hussein, Tajuddin Abdul Rahman, Azmin Ali, Ismail Sabri Yaakob dan Hamzah Zainuddin. Penularan kembali minit mesyuarat itu susulan tindakan PAS mendalangi himpunan Solidariti Najib di perkarangan Istana Kehakiman semalam. Himpunan itu juga dihadiri beberapa pemimpin Bersatu, antaranya Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin, Naib Presidennya Ronald Kiandi dan 2 lagi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, iaitu Saifuddin Abdullah dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja Najib menang kes berkait dengan titah edendum rumah, tiba-tiba pula ada pendedahan luar biasa yang terjadi yang mengejutkan kita semua. Kalau ini berlaku, memang ini betul-betul tak pernah anda tahu, tak pernah siapa tahu dan tak pernah diberitahu. Rupa-rupanya Najib di dalam banduan, dalam tahanan, dalam penjara, menerima layanan istimewa dilengkapi komputer. Dedah seorang bekas banduan. Bekas banduan ini menyatakan bahawa sel penjara Najib itu istimewa dan dilengkapi komputer. Kenapa Najib ada komputer?
kenapa dia terima istimewa, kita pun tak tahulah. Ini pendedahan bekas banduan yang mendakwa pernah sepenjara dengan Najib. Seorang lelaki mendakwa Datuk Seri Najib Razak mendapat layanan istimewa di dalam penjara Kajang berbanding banduan lain yang berada di sana. Lelaki yang tidak mahu namanya didedahkan ini dan tempat tinggal beliau juga dirahsiakan berkata, selain tidak berkongsi sel dengan banduan lain, bekas Perdana Menteri itu juga mempunyai kemudahan seperti komputer di dalamnya. Ada netizen yang cuba mengingatkan kita bahawa mungkin keselamatan Najib menyebabkan beliau tidak berkongsi sel dengan orang lain. Mungkin bukan kerana resis, bukan kerana untuk keselesaan semata-mata, tetapi untuk keselamatan Najib. Saya pun tak tahulah. Tetapi untuk kemudahan komputer pula, mungkin kemudahan itu untuk Najib dapat meneruskan pelajaran. Kerana kalau tak silap saya, Najib semasa di penjara, dia mengambil tesis untuk mendapatkan kedoktoran. Kalau tak silaplah, kan? Mungkin untuk membuat kerja-kerja tersebutlah. Jangan saja beliau boleh pula melayari Facebook atau media sosial yang lain. Kerana hari ini, Hasan Abdul Karim, seorang ahli parlimen PKR, menyatakan bahawa hantaran Facebook Najib telah menghina mahkamah apabila mengulas tentang keputusan perbicaraan HRC Internasional yang telah pun menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib. Perkara itu dikongsikan, perkara tentang layanan istimewa terhadap Najib di penjara, dikongsikan pengguna TikTok Hin Othman ketika bertemu lelaki berkenan yang merupakan kawan lamanya. Lelaki itu dikatakan baru sahaja keluar dari penjara selepas menjalani hukuman 4 bulan penjara di penjara Kajang. Penjara Najib lain katanya, dia istimewa. Bosku kita panggil. Kalau nampak dia lalu, ramai-ramai kami panggil bosku. Tempat tinggal dia pun lain dari kita orang, katanya. Najib duduk sel sendiri. Dalam itu pun tak macam kita orang. Kita orang sel biasa, ujar beliau lagi. Menambah pendedahan tersebut, kata beliau, macam Najib ni sel dia ada basikal senam, ada komputer. Lagi special, dia boleh keluar masuk, katanya. Selalu kalau kita pergi jumpa RO, kita nampak Najib keluar masuk, mungkin pergi mahkamah kongsinya lagi. Yang paling spesial yang kita tahu di sini sebenarnya ialah Najib mempunyai basikal senam. Wow. Ada juga macam mini gym lah, lebih kurang macam tu kan kalau ada basikal senam. Namun kata lelaki itu bukan perkara yang pelik kerana Najib adalah orang kenamaan. Lelaki itu berkata, di dalam penjara, dia turut bertemu dengan pendakwa selebriti seperti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman. Katanya hampir setiap hari PU Azman menyampaikan tazkirah yang digambarkan seakan-akan berada di dalam studio. Di sana juga katanya ada banduan yang perlu menjalani hukuman penjara selama 400 tahun. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.